Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa dan penjaga Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Video ini diwujudkan untuk memberikan pemahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah atau PDPR versi 2.0 bagi tahun 2021. Juga disertakan penerangan tentang penggunaan jadual waktu PDPR 2021 yang akan bermula pada 22 Februari 2021 ini. Pengenalan PDPR 2.0. Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah atau PDPR versi 2.0 dibangunkan sebagai penambahbaikan Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah yang dikeluarkan pada 2 Oktober 2020. Pelaksanaan PDPR mestilah memenuhi prinsip asas yang diperlukan bagi memberikan ruang dan peluang kepada pihak sekolah mengatur strategi untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku secara optimum. Hal ini demikian kerana setiap sekolah adalah unik dan mempunyai keperluan serta cabaran yang tersendiri. Prinsip asas yang diberi pertimbangan ialah tiada murid tercicir dalam pembelajaran. Setiap sekolah perlu memastikan semua murid dapat mengikuti PDPR berdasarkan keperluan dan kesediaan mereka. Guru perlu mengenal pasti kaedah PDPR yang sesuai supaya murid dapat menguasai kandungan mata pelajaran yang ditetapkan. Guru hendaklah meneroka cara yang berbeza dan bersesuaian untuk kelangsungan dan peningkatan penglibatan murid dalam PDPR. Asas pembelajaran dipenuhi. Guru perlu memastikan standard kandungan dan standard pembelajaran yang disampaikan melalui kaedah yang pelbagai dan bersesuaian serta mengambil kira kecenderungan, minat, gaya pembelajaran dan keupayaan murid. Guru hendaklah melaksanakan pentaksiran yang adil dan menyeluruh bagi memastikan murid mencapai tahap penguasaan yang ditetapkan. Kesejahteraan sosio-emosi murid diutamakan. Pentadbir sekolah dan guru perlu sentiasa peka kepada keperluan murid untuk mengikuti PDPR. Sosio-emosi merujuk pelbagai aspek seperti motivasi untuk belajar, hubungan dengan guru dan rakan, dan mempunyai matlamat dalam kehidupan. Oleh itu, guru hendaklah mengambil kira aspek sosio-emosi murid dalam merancang PDPR supaya murid merasa seronok dan selesa untuk belajar. Guru bimbingan kaunseling berperanan dalam membantu murid yang memerlukan sokongan supaya mereka bersedia mengikuti PDPR. Definisi PDPR. Pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR bermaksud pengajaran dan pembelajaran atau PDP yang dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. PDPR boleh dilaksanakan dalam talian atau luar talian secara berstruktur dan terancang. PDPR dilaksanakan apabila murid tidak dapat hadir ke sekolah dalam satu tempoh yang tertentu atas sebab bencana atau wabak atau sebab-sebab lain dengan kelulusan pendaftar negeri. Pendekatan PDPR. PDPR boleh dilaksanakan secara dalam talian atau luar talian atau secara luar talian sekolah atau offsite. Guru boleh melaksanakan PDPR dengan menggunakan satu daripada kaedah ini atau gabungan kaedah mengikut kesesuaian. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Sekolah Kebangsaan Setia Alam tidak akan menjalankan PDPR secara offsite kerana tiada keperluan berbuat demikian. Pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR secara dalam talian. PDPR secara dalam talian berlaku apabila terdapat capaian internet dan penggunaan peranti yang membolehkan murid belajar secara masa sebenar atau real time. Guru boleh melaksanakan PDPR melalui aplikasi seperti Google Meet atau Microsoft Teams secara lintas langsung
atau live streaming. Pelantar pembelajaran seperti Digital Educational Learning Initiative Malaysia atau DELIMA, Cikgu Tube, Google Classroom, EduWeb TV dan aplikasi media sosial. E-permainan atau gamification seperti quizzes, video YouTube, klip audio, e-buku dan rakaman atau tugasan dalam talian. Pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR secara luar talian. PDPR secara luar talian berlaku tanpa capaian internet, tetapi murid belajar menggunakan buku teks atau bahan pembelajaran yang lain. Penggunaan peranti seperti komputer, komputer rebel, tablet atau telefon pintar turut digunakan tetapi tidak berlaku secara real time. Pendekatan ini boleh dilaksanakan seperti yang berikut. Muat turun bahan-bahan PDP dalam bentuk video, audio, slide, nota dan latihan semasa adanya capaian internet pada waktu yang mudah untuk murid-murid dengan menggunakan peranti sedia ada dan medium komunikasi yang bersesuaian. Dengan bimbingan ibu bapa, murid menyiapkan latihan dalam tempoh masa yang diberikan. Peranan guru menyusun semula rancangan pengajaran tahunan atau RPT berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran atau DSKP dan takwim persekolahan yang berkuat kuasa. Juga merancang RPH dan jadual waktu PDPR supaya kandungan kurikulum dapat disampaikan secara optimum. Seterusnya, menyediakan bahan PDPR yang mudah didapati, diakses dan bersesuaian dengan kaedah PDPR yang digunakan. Melaksanakan PDPR mengikut jadual yang ditetapkan, guru-guru perlu patuh kepada jadual yang terdiri daripada jadual dalam talian dan jadual tutorial. Menggunakan berbagai kaedah pentaksiran seperti kuis, tugasan, latihan dan projek untuk menentukan pencapaian murid. Membuat pentaksiran beri darjah secara berterusan dan fleksibel dengan kaedah-kaedah yang tertentu. Mengadakan perbincangan dengan ibu bapa atau penjaga untuk menyokong pembelajaran murid di rumah dengan mengikuti jadual waktu PDPR yang telah ditetapkan. Memaklumkan ibu bapa atau penjaga jika kelas tidak dapat dijalankan seperti yang dijadualkan. Peranan ibu bapa atau penjaga membantu anak atau anak jagaan supaya mendapat maklumat berkaitan tentang jadual waktu PDPR ataupun arahan, tugasan dan kerja rumah yang diberikan oleh guru. Memastikan anak mengikuti PDPR berdasarkan jadual waktu yang ditetapkan. Berkomunikasi dengan pihak sekolah bagi menyokong pembelajaran anak, memantau dan membimbing anak ketika sesi PDPR dijalankan, membantu anak-anak jagaan mengakses DELIMA, TV pendidikan, EduWeb TV atau koleksi video dan Cikgu Tube. Jadual waktu PDPR 2.0. Pihak sekolah telah menyediakan jadual waktu untuk semua murid sekolah kemasan setia alam. Jadual ini dijana selaras dengan panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR 2.0 yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Berikut merupakan contoh jadual sesi pagi bagi PDPR 2.0. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sesi PDPR akan bermula pada pukul 8 pagi setiap hari dan tamat pada pukul 1.20 tengah hari. Seterusnya, sila rujuk bahagian petunjuk. Blok berwarna hijau adalah peruntukan masa untuk pembelajaran secara dalam talian atau online. Guru akan melaksanakan pengajaran secara live dengan menggunakan medium Google Meet,
video call atau seumpama dengannya. Warna putih pula adalah sesi tutorial di mana murid-murid akan melaksanakan sesi pembelajaran secara offline. Pada waktu ini, guru-guru bersedia untuk murid bertanya atau menyelesaikan tugasan yang diberikan mengikut medium yang sesuai. Pada sesi ini, murid disarankan untuk menyelesaikan tugasan atau latihan dengan bimbingan ibu bapa atau penjaga. Berikut merupakan contoh jadual sesi petang bagi PDPR 2.0. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk hari Isnin dan Selasa, sesi PDPR akan bermula pada pukul 1 tengah hari dan berakhir pada pukul 6.20 petang. Manakala pada hari Rabu dan Khamis, PDPR akan bermula pada pukul 1 tengah hari dan berakhir pada pukul 5.50 petang. Pada hari Jumaat, sesi PDPR akan dimulakan pada pukul 2.30 petang dan tamat pada pukul 5.50 petang. Seterusnya, sila rujuk bahagian petunjuk. Blok berwarna hijau muda adalah peruntukan masa untuk pembelajaran secara dalam talian atau online. Guru akan melaksanakan pengajaran secara live dengan menggunakan medium Google Meet, video call atau seumpama dengannya. Blok berwarna hijau tua pula adalah sesi pilihan daripada guru mata pelajaran sama ada untuk melaksanakan secara atas talian ataupun secara luar talian. Sila rujuk guru mata pelajaran masing-masing untuk menentukan kaedah pengajaran pada hari tersebut. Warna putih pula adalah sesi tutorial di mana murid-murid akan melaksanakan sesi pembelajaran secara offline. Pada waktu ini, guru-guru bersedia untuk murid bertanya atau menyelesaikan tugasan yang diberikan mengikut medium yang bersesuaian. Pada sesi ini, murid disarankan untuk menyelesaikan tugasan atau latihan dengan bimbingan ibu bapa atau penjaga. Pelaksanaan PDPR dalam talian dan luar talian yang melibatkan penggunaan peranti perlu mengambil kira tempoh layar atau screen time. Tempoh layar merujuk kepada masa yang diluangkan bagi penggunaan peranti seperti televisyen, komputer, komputer riba, tablet dan telefon pintar. Penggunaan peranti semasa PDPR secara berterusan tanpa melibatkan sebarang pergerakan fizikal yang aktif dalam satu tempoh yang lama boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan dan perkembangan murid. Guru adalah disarankan memperuntukkan waktu rehat pendek atau short break 2 hingga 5 minit pada setiap 30 minit sesi PDPR atau pada waktu peralihan mata pelajaran dengan meminta murid melakukan aktiviti seperti regangan atau senaman ringan. Guru juga boleh menggunakan aktiviti PDPR secara interaktif yang melibatkan pergerakan fizikal semasa PDPR dalam talian. Murid perlu menghantar tugasan untuk disemak atau dinilai sebelum menerima tugasan baru. Sekian sahaja penerangan tentang pelaksanaan dan jadual waktu PDPR 2.0. Semoga ibu bapa dan penjaga mendapat pemahaman dari penjelasan video ini. Pihak sekolah dengan ini berharap ibu bapa dapat memberikan kerjasama dan komitmen agar pembelajaran anak-anak murid Sekolah Kebangsaan Setia Alam dalam keadaan terbaik. Sebarang kemusykilan, sila hubungi pihak sekolah di nombor tertera. Semoga pandemik ini akan berakhir dan murid-murid akan kembali ke sekolah seperti sedia kala. Sekian, terima kasih.